أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita melihat kepada juz yang ke-18 untuk kita memahami butir-butir sebahagian daripada juz 18 ini pada 2-3 surah yang ada. Dalam masa yang sama kita ingin sama-sama mengucapkan takziah dan juga merasa kesedihan di atas tragedi yang berlaku. Salam takziah kepada KRI Nanggala 402 daripada tim My Quran Time di TV Al Hijrah. Kita mendoakan kepada barisan pejuang yang ada ini agar mereka diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama merasai kesedihan bagi warga sahabat-sahabat kita yang mungkin berada di Indonesia. Yang kita doakan, kita berada di Malaysia, di semua seantero dunia mendoakan individu yang sedang berbuat kebaikan. Ini adalah individu yang kita ingin contohi dan ambil pelajaran bersama. Pada hari ini kita akan meneruskan tuan-tuan sekalian dalam surah Al-Mu'minun, ya. Kita bercakap tentang orang-orang yang beriman dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Dalam bulan Ramadan berlaku peristiwa KRI Nanggala sebentar tadi sebagai satu perkara yang menyayat hati sebenarnya Ustaz ya. Banyak keluarga di sebalik individu-individu pejuang tentera tersebut ya, yang kita harapkan mereka adalah orang-orang yang diberikan yang terbaik ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita nak membaca daripada surah Al-Mu'minun Ustaz ya. Macam mana Ramadan Ustaz setakat ini? Ya, alhamdulillah, masya-Allah, rasa macam begitu terujalah. Pada tahun ini dapat sama-sama menunaikan solat tarawih, siangnya puasa, dan kita lihat umat Islam pada kali ini kembali dalam keadaan kegembiraan dalam dapat nikmat dapat beribadat ya. Masya-Allah. Dan juga bila saya lihat komentar di sahabat Al-Quran ya, bertanya tentang apakah kesan bila dah setahun kita bersama Al-Quran 10 juzuk dan kemudian kita ulang kaji dalam solat dan juga dalam amal ibadah pada tahun ini. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, beberapa di kalangan tuan-tuan yang membalas ya, ada yang kata bahawa kali ini dah mula faham sedikit Ustaz. Duduk belakang imam tu dia tak mengantuk dah ya. Kalau dulu saya sendiri pun mengantuk Ustaz ya, bila lah imam ni nak habis kan. Tapi sekarang ni bila dah tahu jalan cerita je, dah tahu dah apakah pelajarannya, ia menyebabkan kadang-kadang setengah muka surat, satu muka surat imam baca pun dia dah jadi macam pendek. Tak terasa tak terasa dah Ustaz ya. Jadi saya yakin pada tuan-tuan yang berkongsi komentar tersebut ya, yang berada di Malaysia, berada di Brunei, di Singapura, di Indonesia ataupun di seantero dunia, kita doakan Quran ini makin lagi bertahta di hati yang menyebabkan kita ini menjadi orang beriman. Kita ingin teruskan dengan bacaan doa kita ringkas, Rabbi zidni ilma, dan juga doa kita
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan bagi tuan-tuan, kita share di Facebook, beritahu pada kawan-kawan hari ini ada 3 surah ya, 2 surah yang besar yang kita akan komentar ataupun kita akan baca. Yang pertama surah Al-Mu'minun, yang kedua dalam juz yang ke-18 ini surah An-Nur, surah ke-24, dan ada sedikit beberapa halaman daripada surah Al-Furqan. 3 surah ataupun 2 surah besar ini untuk sama-sama beritahu pada kawan. Di ruang komen itu tolong tuliskan sebagai tanda penghargaan kita pada kawan-kawan kita yang mungkin sekarang ini bertugas ataupun sibuk, tapi tag sikit nama dia, kita nak mendengar dan baca bersama ayat 1 hingga 4 surah Al-Mu'minun. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, teruskan share rancangan kita di Facebook. Mudah-mudahan kita dapat memenuhkan seluruh dunia ini dengan Al-Quran Karim. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 hingga ke-4 surah Al-Mu'minun, yang sudah pasti akan memberi satu demi satu pengajaran kepada kita dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita untuk sama-sama kita mengambil pengajaran dan juga pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah ke-23 halaman 342 ayat 1 hingga 4. Allah menyatakan telah berjadilah sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman ya. Di sini Allah menggunakan perkataan al-mu'minun, ini maksudnya kata nama yang amat stabil imannya, dan Allah memuji ya telah berjaya orang yang beriman ini. Apakah sifatnya? Yang pertama, orang beriman ini yang pertama dalam solatnya khusyuk ya, fi salatihim khashi'un. Yang kedua adalah daripada perkara la'un, sia-sia, dia berpaling, dia tidak terlibat dengan perkara yang sia-sia. Dan kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka menunaikan zakat ya, menunaikan ataupun mengerjakan zakat selain daripada menjaga maruah, menunaikan amanah, janji dan juga menjaga sebenar-benarnya solat pada ayat yang ke-9. Ini adalah permulaan bagi surah Al-Mu'minun untuk menjadi senarai simak kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita bercakap tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan pada kamu berpuasa. Jadi kalau kita nak tahu kita ini iman kita dah stabil atau tidak, kita ada 7 ataupun 6 perkara yang ada dalam surah Al-Mu'minun ini, dan Allah akan beritahu lagi ya. Menariknya Al-Quran ini Allah tak bagi segala-galanya dalam satu surah ataupun satu muka surat. Dia akan bagi sikit demi sedikit, kita cuba buat sedikit, kemudian kita cuba lagi. Mungkin khusyuk kita pada hari ini tuan-tuan, tahun lepas mungkin tak berapa khusyuk, tapi bila tadi ustaz ya, bila dah tadabbur Quran, bila imam baca dalam tarawih dah faham sedikit itu tadabburnya, jadi sambil imam baca itu kita dah rasakan kita tak ada nak fikir cari apa, fikir pasal kunci, nak apa, nak fikir pasal sahur nanti, pasal apa, pasal ayat itu sudah pun memenuhi kepada hati kita. Maka pada ayat yang ke di hujung itu ataupun ayat yang ke-10 itu Allah menyatakan orang beriman ini, Allah kata ulaika humul warithun, mereka ini akan mewarisi firdaus hum fiha khalidun. Itu ganjarannya. Tetapi untuk sampai ke ganjaran itu, ke tahap itu, Allah mulakan tentang fenomena kejadian manusia pada ayat yang ke-12, dan terus Allah bercakap tentang langkah ataupun tahap demi tahap, dan kemudian Allah bercakap tentang ayat 15, iaitu sesungguhnya kamu pasti mati pada suatu hari ya. Daripada penciptaan kita mati, kita tak ada apa-apa, kemudian kita hidup, kita satu tahap demi satu tahap, daripada sperma kemudian dijadikan nutfah, nutfah tu sperma kemudian dijadikan sebagai alaqah ya, suatu yang bergantungan, daging, kemudian tulang dibalutkan, semua tahap-tahap itu sebenarnya Allah buat yang terbaik ini adalah untuk
kehidupan sementara di sini, ya, mati tidak hidup, kemudian hidup sementara, kemudian kita akan mati balik, kemudian akan bangkit semula. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itulah cabaran kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Mereka merasakan bahawa adakah hari pembalasan, padahal sebenarnya kalau mereka nak ke syurga, sudah tentunya itu ada hari pembalasan. Dan kalau ada hari pembalasan, poin pentingnya adalah kematian, maka kena siapkan hidup ini sebagai orang yang bersedia, iaitu orang yang beriman. Pada halaman 343 Allah menyatakan anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard, ya, iaitu Allah menurunkan, kami turunkan air daripada langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk tumbuh-tumbuhan min nakhil wa a'nab lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun. Apa pelajaran daripada sini? Allah beritahu suruh kita perhatikan pada air, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan kita boleh makan, ustaz, ya. Makan sama ada tanaman itu padi ataupun buah-buahan yang kita makan. Dalam masa yang sama, turun daripada langit ini adalah wahyu. Kesannya ialah apa? Wahyu sepatutnya menyebabkan kita ini akan menghasilkan manfaat kepada seluruh dunia. Itu orang beriman. Orang beriman tadi kan zakat, ustaz, ya. Jadi bila dia makin beriman, makin dia memberi manfaat kepada orang lain. Makin beriman dia tunaikan amanah. Makin beriman dia akan menjaga maruah. Makin beriman adalah dia akan menjaga janji yang telah dimeterai. Ini kita boleh belajar. Satu lagi yang kita boleh belajar daripada An'am pada ayat 21, Allah suruh tengok nusqikum mimma fi butuniha. Kami memberi minum daripada pada kamu mimma fi butuniha, daripada perutnya, iaitu kita belajar tentang daripada perutnya darah, kan kalau kita tengok susu, ustaz, ya. Ustaz suka minum teh susu ke teh apa, ustaz? Minuman walaupun ni bulan puasa ni, tak ada atas meja, okey, insyaallah. Susu satu benda yang menyegarkan, ya. Okey, tapi kalau kita tengok sejarah susu, ustaz, ya, sebenarnya dia bercampur dengan air kencing sebenarnya. Allah, campur dengan darah. Kalau kita tengok daripada al-Quran sendiri ada diceritakan tentang ini, dan kita tengok dalam biologi itu ceritanya, kan. Tetapi bila dia dah lalu dalam perut apa sebagainya, melalui kelenjar susu diperah, ya, maka itu menghasilkan labanan khalisan, ya, susu yang bersih. Tapi nak ceritanya ialah kita melalui darah dan kotoran dalam hidup kita, ustaz, ya. Sepatutnya orang beriman keluar apa? Amal yang khalis. Dia ambil pelajaran daripada susu yang ada pada An'am. Itu ibrah yang kita boleh ambil daripada ayat 21. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, ya, daripadanya binatang ini, daripada kapal membawa barang dagangan. Maksudnya boleh memberi manfaat kepada ramai untuk bersiar ataupun berdagang, kerana kita adalah orang yang mengambil pelajaran daripada binatang. Jadi terus bawa cerita pasal kapal, ustaz. Cakap pasal kapal, terus bawa pasal kapal. Walaqad arsalna nuhan pada ayat 23, ya. Jadi dalam surah ini ada kisah Nabi Nuh pada ayat 23 hingga 30. Ada kisah Nabi Hud pada ayat 31 hingga 41. Ada kisah Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib pada ayat 42 hingga 44. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun pada ayat 45 hingga 49, dan kisah Nabi Isa pada ayat yang ke-50. Pendek sahaja, ya. Diteruskan lagi terus pada ayat yang ke-51, dasar perundangan dalam kehidupan, ya. Kita nak lihat ayat 51, ya, dan juga ayat 52 untuk kita baca apakah perundangan, apa kaitan dengan kisah tadi. Semua mereka ini memperjuangkan wahyu, memperjuangkan perundangan daripada Tuhan agar tumbuhan dan binatang ikut undang-undang Tuhan, manfaat pada kita. Kalau kita ikut undang-undang Tuhan, insya-Allah kita akan memberi manfaat kepada masyarakat dunia. Dan kita baca ayat 51 52. Silakan, ustaz. Baik, terus membaca ayat 51 52 pada muka surat yang 345. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وإن هذا
فاتقون صدق الله العظيم. Ayat 51 Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik. Satu, baik-baik dari segi nutrisi, tetapi baik-baik itu juga dari segi halalnya itu sendiri. Maksudnya ustaznya, jangan kita sekadar nak makan dia, kita makan saja. Sampaikan ada orang tu bukan dia kata nak makan apa, tapi nak makan siapa. Kan itu maksudnya dia memang tidak mengambil pelajaran daripada wahyu untuk kita jadi orang yang memberi manfaat kepada dunia. Dia main makan je, main sebat saja, mana yang dia boleh rasuah ke, ya, ataupun kalau perkara itu scammer ke, yang penting dapat makan. Dan wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal soleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah Subhanahu taala tahu apa yang kamu lakukan. Ya, ta'maluna alim, kita fokus kepada amal kita ini, ya, sentiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil besar. Dan apatah lagi kalau bulan Ramadan lagi penting ustaz, ya. 3 minit pun penting. Kan, ya, tapi kita doakanlah, ya, Allah terima kekurangan yang kita ada. Kadang-kadang tersilap lah ustaz, kan. Kalau tersilap tu kita harap kita baiki, kita tanyalah kepada ustaz, ya, mufti, ya, macam mana hukumnya, tetapi yang pastinya kita jaga setiap yang kecil, apatah lagi yang besar. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, maka dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan perkara ini berkali-kali kerana bila bercakap tentang tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, mereka ini ataupun haiwan makhluk Allah ini bertindak pada masanya, ya. Jadi kalau kita bila diingatkan perkara ini, kita sepatutnya apa? Bertindak segera pada masanya. Itu seruan Allah pada ayat 56, nusari'u lahum fil khairat. Siapakah orang yang bersegera pada kebaikan ini? Adalah mereka yang Allah cakap pada ayat 57, sesungguhnya orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati pada apa yang dibuat dalam hidup sekalian. Ini tanda orang yang bersegera kepada kebaikan. Kadang-kadang bukan kita buat banyak, tetapi kita berjaga-jaga apa yang kita buat. Macam bulan puasa, ya, kita jaga-jaga nak makan ke tak nak, kita nak bangun ke tak nak, kita nak apa, nak bercakap perkara baik ke tak baik. Kadang-kadang mungkin dia tak batal puasa ustaz, ya, dia tak makan tak minum, tetapi dia mengurangkan pahala puasa. Mungkin main WhatsApp banyak sangat, kan, ataupun dia mungkin tengok cerita Korea daripada pukul lepas Zuhur sampai ke Asar, berhenti semayang, lepas tu sampai Maghrib cerita Korea contohnya lah, kan. Jadi itu perkara yang sia-sia, itu bukan ciri orang beriman, ya. Tapi sia-sia ke cerita Korea? Kalau ada yang kata ada manfaat, kalau ada manfaat okey. Yang penting ialah jangan sampai perkara-perkara sia-sia itu kita tahu dari segi auratnya, dari segi konten kandungannya. Baik kita ambil sesuatu yang bermanfaat, dan itu perlukan kepada orang yang sedar bahawa dia nak menuju kepada kebaikan. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, beriman kepada ayat-ayat kebesaran Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu halaman 345. Kita nak lihat seterusnya kepada apakah lagi kandungan di dalam surah Al-Mu'minun pada halaman 346, iaitu manusia ini kalau dia meninggal, ya, dia kalau boleh dia nak balik-balik. Dia nak balik-balik pada ayat 99 100. Kita baca ustaz. Baik. 99 dan 100. 100 okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم
إلى يوم يبعثون. Surah Al-Azim ayat 99. Demikianlah keadaan orang yang kafir hingga apabila datang kematian ke atas orang daripada mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, ya, iaitu perkataannya qala rabbir ji'un. Dan la'alli, nak buat apa balik ke dunia? Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya sahaja. Di hadapan mereka ada barzah, ya, perantaraan hingga pada hari mereka dibangkitkan. Inilah yang kita lihat, ya. Kalau Ramadan ini, andai Ramadan ini terakhir, kita buat apa tuan-tuan sekalian? Kita buat yang terbaik. Kita yang buat terbaik. Pasal apa? Allah dah bongkar di sini, ya, orang-orang yang meninggal, ya, dah meninggal, dia kalau dah sampai pada ahadahumul maut itu, dia bercakap pada Tuhan, ya Tuhanku, irji'un, tolonglah kembalikan aku. Nak buat apa? Nak buat lagi lah, nak derma lebih lagi, saya nak zikir lagi, baca Quran lagi, nak dengar Quran time ni lagi dan lagi. Tapi dulu masa hidup hari itu sibuk, kan, sibuk sampai saya tak sempat nak buat semua perkara itu, ya. Tapi Allah kata kat sini, alah, mereka ni adalah sekadar beri dalih sahaja, ya. Sebenarnya inilah masanya. Jadi bila Allah bawakan perkara ini bagi kita yang beriman, kita tahu bahawa kita kena susun masa kita, kita kena utamakan yang utama. Itu sebabnya walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, ya, jauhkan daripada perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia itu ialah apabila kita yang fardu dia diletakkan sebagai kurang utama. Yang tak berapa penting diberikan keutamaan. Itu kita perlu uruskan, dan inilah yang dijelaskan tentang sifat orang beriman dalam surah ini. Dan pada halaman terakhir Allah menyatakan pada ayat 105, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tetapi kamu selalu mendustakannya. Ayat-ayat Allah ini datang dalam bentuk Quran ataupun dalam bentuk alam, ya, tetapi ada orang yang dia tak baca, dia tak kisah pun, ya. Yang kita doakan agar kita tidak jadi begitu, ya, pasal sebenarnya hidup kita ni amat pendek. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-112 itu, Allah berfirman, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah pada mereka yang menghitung. Jadi kita hidup ini nampak 60-70 tahun, sebenarnya ikut kiraan bila sampai akhirat nanti pendek sangat. Jadi kita gunakan Ramadan ini yang terbaik. Kita berhenti sebentar. Selepas ini kita nak melihat pula sedikit daripada surah An-Nur untuk tuan-tuan bersemangat mendalami juz yang ke-18. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa dengar di kalangan masyarakat hadis yang menyebutkan bahawa tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan senyapnya dia adalah tasbih. Al-Imam Baihaqi sendiri menyatakan bahawa perawi di dalam hadis ini adalah perawi hadis yang dhaif. Jika sekiranya tuan-tuan ingin tahu lebih lanjut mengenai hadis-hadis yang telah tersebar dalam masyarakat, mari bersama kami dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan di Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha آيات بينات لعلكم تذكرون. Sadaqallahul azim.
Surah Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat ya kepada surah An-Nur, surah yang ke-24 pada hari ini. Masih lagi kita pada juz yang ke-18 bagi tuan-tuan yang baru saja mengikuti dan yang sudah lama yang belum lagi share, kita share bersama dengan kawan-kawan untuk mereka jadikan ini sebagai rujukan ya, mengetahui secara ringkas bagi surah-surah yang dibaca sepanjang tadarus ataupun ketika ingin khatam Quran. Kita harapkan khatam Quran kita pada tahun ini adalah khatam Quran yang ada makna ya, ada makna, mengetahui serba sedikit, tidak semua ya, kerana kita pergi satu hari satu juzuk, tetapi kita boleh memahami 1-2 poin daripada setiap halaman. Bila kita berkongsi dengan kawan, bolehlah kita beritahu bahawa ayat pertama surah An-Nur ini Allah menegaskan ini adalah satu surah. Ini adalah satu surah. Menariknya surah ni ustaz ya, sebenarnya dia macam satu negeri ataupun negara lah ya. Dia ada sifat-sifatnya. Dia tak sama dengan surah-surah lain yang lain. Macam kita pergi ke Ipoh dengan pergi ke London. Contohnya kan dia tak sama lain. Ya. Dia seperti bangunan di UK ataupun di London itu mungkin berbeza dengan di Ipoh, tapi kalau kita tengok macam sama ya, macam sama itu kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang hampir sama, tetapi objektifnya tetap juga London adalah London, Ipoh adalah Ipoh ya. Jadi dia ada tujuan yang tersendiri. Jadi surah ini adalah satu kota ya. Anzalnahu, kami turunkannya ya, sebagai kami wajibkan kamu menjalankan hukum hakamnya. Wa anzalnahu fiha, padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Bayyinat ini jelas dan menjadi hujah la'allakum tazakkarun, untuk kamu semua mengambil pelajaran. Dan bila bercakap tentang ambil pelajaran, mengapa? Kerana ada ramai yang tidak ambil pelajaran ya. Dalam surah ini ada sekitar 13 hukum, minimum ada 13 hukum penting yang perlu difahami dalam menguruskan satu masyarakat sosial ya, masyarakat dalam rumah dan juga di luar rumah. Seawal ayat yang pertama itu Allah menyatakan tentang hukuman had perbuatan zina dan hukum para pelaku perzinaan. Seawal ayat nombor 2 ya. Mengapa? Kerana di dalam satu masyarakat, kalau kita nak masyarakat itu dipenuhi dengan cahaya ya, maka perlu melaksanakan syariat yang ada pada surah ini selain daripada surah-surah lain. Kalau ia tidak dilaksanakan ya, kalau ia tidak dilaksanakan, maka kesannya apa? Gejala-gejala sosial yang ada itu akan berleluasa. Masalah sosial, buang anak ya, bercerai ataupun terlibat dengan perkara keji, itu berlaku di mana-mana. Kerana perundangan ini datang daripada pencipta yang tahu sebenarnya makhluknya, manusia ini sendiri, dia ada terapi ataupun ubatnya dengan hukuman ataupun peraturan yang diberikan. Jadi ada 13 ya, sekitar 13. Hukuman pertama pada ayat 2 dan 3, hukuman ketiga pada ayat 4 hingga 5, qazaf ya, kalau menuduh seseorang untuk membuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian hukuman yang keempat, hukum li'an ya, seorang suami terhadap isterinya, itu kalau katakan dia menuduh, ayat 6 hingga 10. Hukuman kelima, kisah al-ifk, peristiwa Saidina Aisyah yang difitnah ya, pada ayat 11 hingga 22 ya, di mana pada waktu itu apa yang berlaku tuan-tuan, kalau tahu ceritanya, ialah Saidina Aisyah ini ketika balik daripada satu perjalanan, pergi keluar ya, daripada karavan tersebut ya, dan tertinggal. Yang ada adalah seorang sahabat lagi. Jadi dibantu untuk ummatul mukminin ini, Saidina Aisyah, untuk pergi mengejar balik kafilah yang telah pergi ke depan. Tetapi pada waktu itu muncul orang munafik Abdullah bin Ubay yang menyatakan bahawa Saidina Aisyah ini sudah buat sesuatu yang tidak baik. Maka fitnah tersebut ya, pada peringkat awalnya ia menyebabkan galau kepada keadaan di bumi Madinah itu sendiri ya, kacau ya, sehingga kan Nabi pun memang ada konflik lah ustaz ya pada waktu itu, nak menceritakan bahawa konflik rumah tangga ini wujud hatta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah kata Nabi itu kalau orang bertakwa tak ada konflik ya, baca Quran selalu tak ada konflik, bukan ya. Dia konflik ada, tetapi diuruskan dengan wahyu berbanding dengan nafsu. Itu bezanya ya, bukannya tak ada ujian, tetapi ada ujian tetapi diuruskan dengan cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah halaman yang
350 halaman pertama surah An-Nur. Kemudian kita melihat kepada ayat 27 hingga 29 pada halaman 352 itu bercakap tentang minta izin ketika nak masuk rumah. Ya. Beri salam itu sebagai salah satu daripada perkara untuk menjaga sosial. Kita baca ayat 27 pada halaman 352. Silakan Ustaz. Baik, ada adab dia Ustaz. Adab. Masya-Allah. Okey. Pada ayat yang ke-27 muka surat ke-352 kita baca terlebih dahulu. A'udzu minasyaitan. Ya تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil peringatan. La'allakum tazakkarun, sekali lagi ya, sebagaimana kita jumpa pada ayat yang pertama tadi, la'allakum tazakkarun muncul sekali lagi di sini. Apa poinnya? Poinnya ialah antara peraturan penting menjaga keseimbangan keamanan sosial ialah beri salam Ustaz. Ya, la amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, bukan rumah kita, kena bagi salam. Ya, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, iaitu kita minta izin barulah kalau dah dia minta izin dulu kemudian beri salam, ya, bukannya terus je assalamualaikum terus masuk rumah orang kan. Itu adalah antara perkara saya tak pastilah, mungkin kat Malaysia tak berlaku Ustaz ya. Ketika saya di luar negara dulu, kadang-kadang rumah sesama orang Malaysia kan, pasal dia rasa macam kawan-kawan kan, dia pergi je ke rumah dia tu, rumah kawan tu, dia buka je. Itu belum lagi buka peti ais. Buka peti ais. Apa kesannya? Bila kita buat begitu, ia menyebabkan hubungan sosial, ya, kita tidak ada had. Kita rasa bahawa alah biasalah kan, okey, tidak ada had. Bila tidak ada had, maka had-had yang ada dalam Islam ini kita tidak jaga hubungan sosialnya dari segi perhubungannya, dan dia mengganggu kepada ketenteraman dalam sebuah masyarakat. Itu sebabnya bagi adik-adik pelajar dekat universiti, ya, masuk bilik orang lain ke, beri salam dulu kan, minta izin, beri salam. Ya, kalau dia rasa macam dia tak nak terima tetamu, tak apalah kan. Kalau ikutkan kepada ayat yang ke-28, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan pada kamu pulanglah, kawan kata sorry lah kan, kadang-kadang blue tick tapi dia tak balas. Faham-fahamlah tu kan, zaman sekarang punya bahasa. Kalau orang tu dia tak nak balas, ini siap nak push lagi, mengapa tak balas, mengapa saja mengelak ke, orang tu banyak lagi urusan selain nak handle blue tick. Ya, dalam WhatsApp bagi adik-adik ataupun ayah-ayah juga Ustaz ya, kadang-kadang zaman sekarang ni dia rasa kalau dia bagi mesej tu wajib jawab. Kan, kadang-kadang orang tu mungkin ada masalah. Jadi ini adalah perkara yang kita kena revive, kita kena hidupkan kembali di dalam masyarakat. Kalau tidak, apa jadi tuan-tuan? Kesannya ialah kita punya akhlak itu akan jadi amat buruk ya dalam masyarakat, dan terutama bagi anak-anak, nanti mereka tak tahu pantang larang ataupun had yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian pada halaman 353 ini kita bercakap tentang hukum pandangan dan hijab pada ayat 30-31 ya, tentang pakai tudung Ustaz. Tudung. Ini juga dijelaskan. Pasal apa? Pasal peraturan-peraturan ini kalau diberikan senarai semak ya, 13 perkara ini, insya-Allah dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah masyarakat, dia akan terkawal. Ya, contohnya tadi jaga pandangan, jaga hijab ya, tudung. Kemudian hukum ke-8 iaitu menikahkan orang yang single, yang tidak berkahwin.
di usahakan ke arah situ. Kemudian diadakan kitabah, ya, iaitu perkahwinan ataupun pernikahan, dan larangan pemaksaan untuk melakukan perzinaan. Itu adalah hukuman ataupun hukum yang ke-10, ya. Jadi dalam hal ini bercakap tentang isu-isu pelacuran, menjual manusia. Perkara ini berlaku di seluruh dunia, dan ramai merasakan bahawa ini dah tidak dapat dielakkan, tetapi sebenarnya itu kerana tidak mengambil panduan daripada surah An-Nur, surah yang penuh dengan peraturan. Tegas sebenarnya Allah beritahu dalam hal ini, dan semua perkara itu adalah untuk kita berjaya. Kalau kita tengok ayat 31 itu, di hujung itu, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun, agar kamu ini tuflihun, ya. Bab menjaga aurat ini, dia sebenarnya adalah untuk kita berjaya, Ustaz. Dia bukan sekadar rasa saya biar saya nak pakai tudung ke tak nak ke, kan. Tak, ini Allah sedang tawarkan, nak berjaya ke tak nak, kan. Kalau nak berjaya, sila ikut Allah. Tapi kalau rasa macam tak apa kot, saya boleh berjaya sendiri, kan. Dan maksudnya mungkin tidak perlu mengikut peraturan yang dinyatakan pada ayat 31, ya, yang kita baca dalam hal ini. Jadi seterusnya kita nak melihat kepada ayat 35, Ustaz. 35 di tengah-tengah surah ini Allah bawakan ayat 35 yang amat menarik, kerana ia bercakap tentang kalau kita ikut peraturan ini semua, kita ikut peraturan Al-Quran, sebenarnya ia adalah nur, ia adalah cahaya. Kita baca ayat 35 bersama Ustaz Tirmizi. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Surah Al-Azim ayat 35 ini menyelangi kepada beberapa peraturan yang ada. Kalau kita baca peraturan saja, Ustaznya, dia jadi macam dry, kering, kan. Tetapi menariknya Al-Quran ini dia ada peraturan, ada nilai, ya, menyebabkan kita faham sebenarnya Allah bagi peraturan ini adalah untuk memberi cahaya kepada setiap individu, untuk memberi cahaya rahmah kepada setiap keluarga ataupun masyarakat. Ya, itu sebabnya kalau kita tengok dalam ayat berkaitan dengan aurat pada ayat 31 itu cakap tentang ada peraturan panjang untuk orang perempuan, tetapi akhir di situ Allah menyatakan bertaubatlah. Sebenarnya apa? Sebenarnya bila seorang wanita mengenakan pakaian menutup aurat, ya, sama juga untuk lelaki, ya, sebenarnya itu adalah tanda seorang itu sedang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia mungkin ada kesilapan, ada apa sebagainya, tapi bila dia mengenakan pakaian yang elok itu kerana Allah, bukan mudah, ya, bukan mudah. Kalau dulu saat di peristiwa September 11 saya di sana, orang perempuan pakai tudung, ada yang kena tarik tudungnya. Pasal dia kata ini adalah teroris, dia kata pada waktu itu. Jadi pakai tudung ini ataupun hijab ini adalah satu perkara tanda ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 35 Allah cakap bahawa Allah memberi cahaya
kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ini ada satu perumpamaan, tapi nak ceritanya ialah nur ala nur yang dijelaskan pada ayat ini, ia di hujung itu. Allah, ya, dalam hati manusia ini ada nur, ya, dan Al-Quran yang datang daripada Allah adalah nur. Bila hati kita ada nur, kita bagi Al-Quran, dia akan menyebabkan yahdillahu linurihi may yasha, akan menyebabkan dia mendapat hidayah, ya, mendapat hidayah. Dan dia wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Ini perumpamaan untuk manusia mengambil pelajaran bahawa hati setiap orang ni dah ada cahaya dah, fitrah, dan ia perlu dibekalkan dengan nur Al-Quran, kerana ia kadang-kadang dah malap, ya, dia perlukan lagi nur untuk menerangi dalam kehidupan. Itu sebabnya Allah nyatakan, bilakah, di manakah orang yang mendapat nur ini, fi buyutin azinallah, pada tempat, pada rumah, ya, yang diingati nama Allah. Siapa mereka? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, pada ayat 37, iaitu orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, bai', tijarah, wala bai' dan jual beli. Jual beli ini orang yang buat bisnes, ya. Kalau tijarah itu, tijarah orang buat bisnes, bai' ini jual beli, ya. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak memastikan kita di rumah ataupun di masjid kita sentiasa mendapat nur, kita jangan lalai, ya, jangan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu taala. Walaupun kita ni banyak ada apa ustaz ya, ada macam-macam app untuk beli daripada masjid pun boleh keluar kan, okey, untuk ingatkan ada 445566, tetapi kalau kita terlampau banyak sangat tijarah dengan bai', ya, dia menyebabkan kadang-kadang hati kita itu kelam, ya, hati kita itu jadi kabur-kabur ustaz ya, pasal kita banyak sangat mengingat kepada tijarah dan juga jual beli. Tetapi sebenarnya orang yang dipuji Allah dalam ayat ke-37, mereka sentiasa ingat Allah walaupun sibuk, ya. Dan inilah kandungan daripada surah An-Nur. Pada halaman 356 ada cerita tentang peraturan lagi, sehinggalah kepada peraturan yang terakhir, ya, Allah bekalkan kepada kita. Salah satu peraturannya pada ayat 59, apabila anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang yang lebih dewasa meminta izin untuk masuk ke dalam bilik contohnya. Ini dalam rumah pula. Tadi orang luar nak masuk rumah. Dalam rumah nak masuk bilik ayah mak pun kena minta izin. Ceritanya apa? Bila kita buat semua peraturan ini, insya-Allah cabaran sosial akan dapat dihindari dan kita akan dapat nur kepada masyarakat. Bila masyarakat ada nur, kesannya apa tuan-tuan? Kesannya ialah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Nur ini famous ustaz ya. Betul. Azal, kalau ustaz baca surah Nur ini apa perasaan ataupun apa yang ustaz dapat, satu perkaralah pengalaman ustaz, sila. Baik, memang kita akan teringat terus pada kisah Sayyidatina Aisyah difitnah itu kan. Ya. Bagaimana konflik yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Bagaimana ketika itu, bagaimana saya teringat Aisyah bila dalam keadaan serba salah, takkan nak mengaku benda tak buat, dan takkan nak mengaku benda tak buat, kalau tak buat takkan nak mengaku kan. Jadi dia kata apa, dalam keadaan macam ni aku ingin meminjam kata-kata yang pernah diungkapkan oleh ayah kepada Yusuf ketika berlaku konspirasi kan pada Yusuf. Dalam keadaan dia sedih tu sehingga dia lupa nak sebut Nabi Yusuf, dia sebut ayah kepada Yusuf. Itu lupa nak sebut Nabi Yaqub, dia hanya sebut ayah kepada Yusuf, iaitu kataan fasabrun jami, sabarlah lebih baik pada aku. Maka bulan Ramadan ni bulan sabar, jadi memang kita kena banyak bersabarlah, tak boleh makan minum, malam juga tarawih, tapi habuannya masya-Allah macam Ustaz sebutlah. Maksudlah tuan-tuan yang bersabar baca Al-Quran, tuan ya, kadang-kadang bila dah kurang minum tu, dia air liur ni tu lain, jadi pekat itu kan. Tapi tuan-tuan terus committed, teruskan tuan-tuan ya, insya-Allah. Moga-moga dua surah kita lihat daripada juz ke-18 surah Al-Furqan ini, insya-Allah kita tengok pada juz 19 ya. Dia ada 2-3 muka surat, tapi kita bincang pada hari esok insya-Allah. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah jadikan kita orang beriman yang berjaya dan sentiasa dipancari cahaya daripada surah An-Nur. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن وعافنا بالقرآن. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بالقرآن. اللهم اختم لنا بالقرآن. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah izinkan kita mendapat husnul khatimah sebagai orang beriman yang diberikan syurga Allah SWT. Inilah kesedaran yang kita ingin bina dengan cahaya Al-Quran dalam tabung gerakan Al-Quran. Ya, tuan-tuan boleh menyumbang bersama berkali-kali tuan-tuan, kerana perjuangan ini bukan sekali, bukan sehari, tetapi sepanjang hidup di kandung badan. Ya, selagi hayat di kandung badan ini ada Allah beri sesuatu pada kita, kita ingin sama-sama berkongsi untuk meneruskan perjuangan hidup kita. Kita akan bertemu kembali dalam siaran ulangan dan kita akan meneruskan lagi untuk juz yang ke-19 esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan mendapat manfaat. Kita perjuangkan cahaya daripada surah An-Nur untuk membawa menerangi seluruh alam, insya-Allah. Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.